Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita akan sambung lagi tentang graf fungsi. Okey, so kalau kita recall balik pada kelas yang lepas, kamu dah belajar tentang apakah itu fungsi, hubungan-hubungan fungsi, okey, yang mewakilkan fungsi. Okey, dan juga bagaimana kamu nak melengkapkan jadual nilai. Okey, jadi dan lepas juga kita dah belajar tentang bagaimana nak melukis graf fungsi linear. Okey, graf fungsi linear. So saya harap kamu boleh jawablah. Okey, boleh buat untuk graf fungsi tersebut. So hari ini kita akan masuk kepada graf fungsi kubik. Okey, graf fungsi kubik. Okey, sebelum tu pun kita dah belajar juga fungsi kuadratik. So maksudnya dah dua lah graf fungsi kamu. Graf fungsi linear satu dan juga graf fungsi kuadratik. Okey, so kita tengok pada graf fungsi kubik. Apa yang dikatakan dengan graf fungsi kubik tu Alright, kita lihat. Ini saya ambil juga dalam buku teks. Kamu boleh refer juga pada buku teks kamu. Okey, dikatakan lengkapkan jadual di bawah dengan fungsi y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Jadi kalau awak lihat pada yang kita bincangkan sebelum ni, kalau fungsi kuadratik, okey, fungsi linear kuasa x dia adalah 1. Fungsi kuadratik, okey, kuasanya adalah 2. So untuk fungsi kubik, kuasa x itu adalah 3. Okey, kuasa x itu adalah 3. So macam biasa, disuruh kamu lengkapkan jadual nilai, masukkan nilai x yang terlibat ke dalam fungsi. Okey, so kamu dapati apabila x itu negatif 2, y adalah 20, x1 y-nya 11, x2 y-nya 4. Jadi maka lengkaplah jadual nilai ni. Setelah itu kamu diminta untuk menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi x, 2 cm kepada 5 unit. Okey, so ingat kalau lepas saya dah ajar kamu bagaimana memastikan untuk melukis graf. Skala pada graf tu sangat penting. Okey, jadi kamu kena pastikan yang kamu mengikut arahan yang diberilah. Alright, so bila itu arahannya, jadi makanya dia jadi macam ni lah. Okey, so kita lihat di sini. Skala tu mengikut yang diminta iaitu 2 cm kepada 1 unit bagi paksi x, 2 cm kepada 5 unit kepada paksi y. Okey, itu yang pertama, skala dah dibuat. Okey, kemudian dah skala buat. Kemudian yang kedua adalah kamu melukiskan paksi y dan paksi x mengikut skala. And then yang ketiga, kamu kena plot titik berdasarkan jadual nilai yang telah dibuat. Jadi maksudnya di sini kamu letakkan jadual nilai, plotkan titik-titik tersebut. Okey, so setelah plot titik, kemudian kamu sambungkan titik yang berikut. Jadi maksudnya di sini, kalau awak lihat untuk kubik, okey, kalau semalam kita bincang, kalau waktu kuadratik, dia bentuk dia separa bulatan lah, sama ada senyum, senyum kalau positif, masam untuk negatif. So untuk kubik dia akan melengkung gitu. Okey, bentuk curve gitu. Alright. Okey, so bila setelah titik itu telah diplotkan, okey, jadi maksudnya kamu akan sambungkan titik berikutlah. Jadi untuk kubik dia melengkung gitu. Kan, dia melengkung. Kalau dia positif dia akan melengkung ke atas. Kalau negatif dia akan melengkung ke bawah. So untuk kes ini sebab fungsinya adalah negatif, maka dia awak akan lihat lengkungan tu ke bawah. Okey, so itu untuk fungsi kubik. Okey, seterusnya untuk fungsi salingan. Okey, fungsi salingan. So kita dah belajar linear, dah belajar kuadratik, dah belajar kubik. So sekarang yang keempat adalah graf fungsi salingan. Okey, untuk graf fungsi salingan, okey, kamu lihat di sini dia punya nilai x itu berada di bawah. So x tu berada di bawah. So kalau sebelum ni x tu berada di atas, okey, dan dia punya x tu kuasa 1 untuk linear, kuasa 2 untuk kuadratik, okey, kubik untuk kuasa 3. Tapi untuk salingan x tu berada di bawah. Okey, so kalau untuk contoh 8 ni dalam buku teks dikatakan jadual nilai di bawah bagi fungsi y sama dengan 24 per x. So x tu berada di bawah kelas. So maksudnya untuk melengkapkan jadual nilai masih sama, masukkan nilai x itu ke dalam fungsi. Okey, so kita dapati bahawa nilai y itu adalah
negatif 8. Okey, 1 tu 24. Apabila X 4, Y-nya adalah 6. Okey, so itu melengkapkan jadual nilai. Seterusnya, okey, untuk B. Okey, so bila dah lengkapkan jadual nilai, okey, kita lukislah. Jadi macam biasa, macam saya kata tadi, okey, lukis skala mengikut yang ditetapkan. So untuk kes ini, X ni adalah 2 cm kepada 1 unit. Jadi 10 kotak 1, 10 kotak 2 kan. Dan skala paksi Y-nya 2 cm kepada 5 unit. So 1 tu 5, 10, 15, 20, 25. Okey, so pastikan kotak tu samalah. 10 kotak, 5, 10 kotak lagi, 10, 10 kotak lagi, 15. Jangan awak suka-suka hati awak je nak poin berapa kan. Jadi pastikan awak letakkan skala tu dengan betul. Kemudian bila tu plotkan titik berdasarkan jadual nilai yang diberi. Okey, kemudian kamu akan lukiskan graf lah. So kalau awak lihat di sini kalau awak lihat dia tidak mencecah pada paksi Y, okey, tidak bersilang paksi Y ataupun paksi X. Okey, jadi kalau untuk kes ini, kenapa? Okey, sebab X tu bila jadi kosong, okey, dia akan jadi tidak tertakrif. Maksudnya tak ada nilai di situ. Kan any numbers, kalau awak lihat fungsi dia semula, fungsi dia per X. So bila awak gantikan X tu kosong, okey, dia tak akan ada. Tertakrif lah kiranya, tak ada nilai yang boleh dia akan dia bukan nilai kosong kelas. Maksudnya 24 bahagi kosong bukan kosong. Okey, 24 bahagi kosong adalah tidak tertakrif. Jadi bila tidak tertakrif bermaksud garis kamu tak boleh plotkan titik lah. So dia tak akan kena pada paksi X. Boleh kelas So saya harap bantu kamu. So nanti kita akan bincangkan juga bagaimana nak melukis graf pada modul. Okey? Okey, so saya nak tunjukkan pada kamu bagaimana kita nak melukis graf fungsi bagi kuadratik. Okey, so sekarang ni kamu buka pada modul kamu muka surat 59 tu. Okey, so macam saya kata kelas lepas, masukkan nilai dia, lengkapkan jadual nilai tersebut. Jadi kita gantikan nilai X itu ke dalam fungsi itulah. Jadi maksudnya kalau di sini, okey, X kuasa 2 tolak 4, negatif 1, X negatif 1. So negatif 1 kuasa 2 tolak 4. Okey, so maksud negatif 1 kuasa 2, 1 tolak 4, negatif 3. Okey, kemudian 1 kuasa 2 tolak 4, 1 tolak 4, negatif 3. Alright, dan kemudian 3 kuasa 2 tolak 4, 3 kuasa 2, 9, 9 tolak 4, 5. Okey, itu jadual nilai yang telah kita lengkapkan. Dan untuk membina skala pada paksi X, okey, 2 cm kepada 1 unit. So 10 kotak kecil ni, okey, jadi 1 unit. Okey, Y pula 2 cm kepada 2 unit. Okey, jadi sekarang ni kalau awak lihat, okey, kalau awak lihat di situ nilai Y dia, okey, positifnya sampai 5, negatif dia sampai negatif 4 kan. Jadi maksudnya kita boleh andaikan ia sebenarnya garis tentu berada di tengah-tengah. So kita ambilkan dalam membina skala, okey, tolong pastikan garis kamu pada garis yang lebih tebal. Kalau awak lihat di sini kan ada garis yang lebih tebal, ada garis yang kurang tebal. So untuk skala, untuk lukis paksi X dan paksi Y, lukis pada graf yang garis yang lebih pekat. Okey, so kita gariskan. Okey, kemudian kita buat tengah-tengah. Okay, so kita dapati ini paksi yang kita akan bina lah. Alright, so ini adalah labelkan dia, ini adalah paksi Y. Okay, paksi X. So pada paksi X 2 cm kepada 1 unit. Jadi maksudnya kamu letak kat situ 1, 2, 3. Okay, kemudian paksi sebelah sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Alright, so dah label tu label Y pula. Okey, Y dia kata 2 cm kepada 2 unit. Jadi maksudnya 10 kotak kecil ni adalah 2, 4, 6. Okey, so dia sampai 5 je kan. Jadi kita buat sampai 6 je lah. Kemudian kat sini negatif 2. Sebab kalau kat sini 2, bawah 2. Okey, negatif 2 lah. Sebab dia bawah kan. So negatif 4. Alright, jadi kita dah bina skala, okey, dengan bina paksi X dan paksi Y dengan skala yang betul. Okey, kemudian kita plotkan pula. Okey, pada titik kosong negatif 4, pada X kosong,
Okey, y-nya negatif 4. Kita mula daripada hujung pun tak apa. Negatif 3, negatif 5. So, negatif 3, 5. So, kat sini 4 ada kan? 4 dengan 6. Jadi, maksudnya 5 tu berada di tengah-tengah. Okey, pada negatif 3, 5. So, 5 tu di tengah-tengah kelas. Okey, so okey, so saya dah sambungkan titik-titik tersebut. Okey, berdasarkan jadual nilai yang diberi. Okey, so negatif 2, kosong, negatif 1, negatif 3, kosong, negatif 4, 1, negatif 3, 2, kosong, 3, 5. So kita dah plotkan lah. Jadi sekarang ni apa tugasan kamu adalah kita kita sambungkan titik-titik berikut. Okey, kita sambungkan titik ni. Okay, so kita dah lukiskan, sambungkan titik ini. Alright, so kita dapati untuk soalan nombor 2 ni, graf yang kita dapat adalah graf senyum lah. Sebab dia punya nilai X prosedurnya adalah positif. Okay, jadi kita sambungkan titik. Jadi macam mana, itu saya dah terangkan bagaimana kamu boleh dapat 4 markah di sini. Pertamanya dengan skala yang betul. Okay, kamu punya paksi X, paksi Y yang betul, 1 markah. Okay, kemudian kamu plotkan titik dengan betul. Okay, 1 markah. Kamu sambungkan titik, 1 markah. Okay, dan akhir sekali cikgu akan tengok sama ada graf kamu licin ataupun tidak. Jadi semalam saya dah kata kalau kat graf saya yang yang linear tu kurang lah sebab dekat komputer kan. Jadi yang ni saya lukis terus depan dekat buku terus. Jadi maksudnya lebih pakai pembaris dan lebih kemas lah. Jadi kita layak dapat lagi 1 markah akhir. Okay, so saya harap bantu kamu untuk graf fungsi kuadratik. Okey, seterusnya kelas. Okey, kita nak bincang pula bagaimana nak buat soalan nombor 4 iaitu graf fungsi kubik. Okey, kenapa kubik? Sebab X ni adalah kuasa 3. Jadi bila X kuasa 3, kita masukkan nilai untuk X tu ke dalam fungsi. Okey, 1 tolak negatif 3 kuasa 3. So, 1 tolak negatif 3 kuasa 3 adalah negatif 27 kelas. So, 1 tolak 27. So, you akan dapat situ negatif 26. Okey, kemudian kalau negatif 1 pula. Negatif 1 kuasa 3, negatif 1. So, 1 tolak negatif 1. So, you akan dapat sini adalah 2, positif 2 kan. Sebab negatif-negatif jadi positif. Okey, kemudian Nok 2 pula, gantikan nilai dia 1 tolak 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. So, 1 tolak 8 bersamaan dengan negatif 7. Okay, so ini adalah tentang melengkapkan jadual bagi lengkapkan jadual nilai bagi fungsi kubik. So, now next kita akan bina pula skala kan. Jadi, paksi X dan paksi Y. Kita lihat di sini untuk paksi X dia ada positif, dia ada negatif. Jadi maksudnya garis Y itu perlu di tengah-tengah lah. Okey, garis Y paksi Y itu perlu di tengah-tengah. Dan untuk nilai Y pula kita dapati dia ada negatif 26, paling rendah negatif 26. Kemudian yang paling untuk nombor positif paling besar adalah 9. Jadi maksudnya kamu punya graf tu nanti mungkin ke atas sedikit. Bukan graf, paksi X kamu akan berada di atas sedikit lah. Okey, so kita buat dulu paksi Y. Okey, paksi Y. So, saya kata Y kena tengah-tengah. Okey, Y tengah-tengah kan. So, untuk paksi X, sebabkan nilai negatif tu agak banyak. Okey, iaitu negatif 26. Jadi, kita akan ataskan sedikit. Okey. Alright, so ini adalah paksi X. Okay, so bila kita dah lengkapkan tu, kita letakkanlah skala. So, paksi X 2 cm kepada 1 unit. So, saya dah kata tadi untuk paksi letak pada garis yang lebih tebal ni. Kan, korang nampak kan garis tebal tu. So, setiap situ kita akan labelkan lah 2 cm kepada 1 unit. 1, 2, 3. Okay, negatif pula. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Alright, so kosong. Okay, paksi Y pula 2 cm kepada 10 unit. Jadi bila 10, 20, 30. Okay, negatif 10, negatif 20, negatif 30. Alright, so kita dah dapatlah markah yang untuk skala ni 1 markah. Okay, melukis skala dengan betul. So, next plotkan titik. Negatif 3, negatif 26. So, negatif 3, negatif 26. Atas ke bawah? Bawah lah kan. So, sini negatif 20 kelas. Okay, negatif 3, negatif 20. So, 26 kita turun lagi 6. So, kalau kat sini 25, kat sini 26. Okay. So, kemudian negatif 2, 9.
Sini turut dia positif 9 kat situ. Okey, so positif 9 atas lah. Sini ni 10. So 9 ni bawah sikit. Okey, pada negatif 1, 2. Positif lagi. So di sini. Pada X kosong, Y-nya adalah 1 di sini. Pada X1, Y-nya kosong di sini. Okey, tepat pada paksi X lah. Pada X-nya 2, Y-nya adalah negatif 7. Turun sikit. So, turun. Kalau 10 kotak 10 unit, maksudnya 7 kotak 7 unit. Okey. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, negatif 26. Sini negatif 20. Turun lagi 6. Okey. So, di sini. So, kita dah selesai memplotkan titik berdasarkan jadual nilai. Alright. So, kita tengok pula bagaimana nak lukis. Okey, sedikit pembetulan. Okey, untuk nombor 4 tu, X tu tadi saya tulis 1 tolak negatif 3 tu negatif 27. Silap So, sepatutnya ia adalah positif 28. So, 1 tolak negatif 3 kuasa 3 negatif 27. So, tolak-tolak jadi positif. So, 1 tambah 27, maka kita dapat 28. So, negatif 3, 28 di atas lah. Okey, so barulah kita boleh plot dengan betul. Alright. Okay, so kita dapati graf ni melengkung begini. So, untuk kubik, okay, untuk kubik, graf dia memang melengkung beginilah. So, kalau ini dia adalah negatif. Kan, negatif X kuasa 3. Jadi, maksudnya graf tu menurun. Kalau dia positif, dia akan graf tu melengkung ke atas. Okay, so itu untuk fungsi kubik. Okey, seterusnya untuk soalan 6, ini adalah graf fungsi salingan. Okey, graf fungsi salingan macam saya kata tadi, dia ada X tu berapa di bawah lah. Jadi maksudnya kita, dalam menggantikan nilai tu macam biasa saja. So 48 bagi X. So kalau kat sini bila X negatif 2, 48 bagi negatif 2 iaitu negatif 24. Okey, kemudian kalau X tu 1, positif 48. X tu 2 adalah 20, positif 24. Okey, kemudian dari situ kamu boleh lukiskan skala dia lah. So kat sini dia kata paksi X adalah 2 cm kepada 1 unit. Okey, Y pula 2 cm kepada 10 unit. So nilai X dia balance. Okey, negatif 1 sampai negatif 4, 1 sampai 4. Y dia pun balance. Jadi maksudnya kita punya garisan paksi tu should be berada di tengah-tengah lah. Okey, di tengah-tengah. Ambil sini ya. Okay, so kat sini adalah paksi Y. Okay, alright, kemudian paksi X. Kita lukis paksi dulu. Lukis tengah-tengah tu, lukis paksi dulu. Alright, so ini adalah paksi X. Okay, so kita masukkan skala dia lah. So untuk X 2 cm kepada 1 unit. So 1, 2, 3. Okay, oh tak cukup yang 4. Okey, so saya extendkan sedikit di sini. Kita tambahkan lagi. Okey, so kat sini adalah 4 lah. Okey, so kemudian untuk paksi Y pula, dia kata 2 cm kepada 10 unit. Jadi maksudnya di situ, 10 kotak mewakili 10. So 10. Okey, 20, 30, 40, 50. Okey, so untuk bawah pula negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40, okey, dan negatif 50. Okey. So bila kamu dah plotkan skala dah lukis skala dengan betul, okey, kita plotkan titik pula. Okey, kita titik apabila X negatif 4, Y adalah negatif 12. X negatif 4, Y negatif 12. So sini dah 10. Okey, so kat sini adalah 2. Okey, apabila X negatif 3, Y negatif 16. So bawa turun ni negatif 15. Okay, so 16, negatif 16 di sini. Apabila X negatif 2, negatif 24. Okay, di sini. X negatif 1, negatif 48. Di sini. 40 sini. Turun lagi. Okay, 8 ke bawah. So 48. Kemudian apabila 1, positif 48. Ni 48 di atas lah. Ni 40 naik lagi 8. Okey. Di sini. Kemudian 2, 24. Okey, 3, 16. 4, 12. Okey. So bila kamu dah plotkan titik, maka kita boleh sambungkan titik tersebut.
Alright, so ini adalah hasil apabila kita telah plotkan titik-titik itu, okey, dan lukiskan. So graf salingan ni telah terhasil lah, okey, berdasarkan okey titik-titik yang telah kamu plotkan. Okey, jadi kalau awak lihat di sini graf ini tidak mencecah pada paksi Y, okey, kerana macam saya kata dalam slide tadi, apabila kita bahagikan nombor itu dengan kosong, okey, ia akan jadi tidak tertakrif. Okey, jadi tidak akan bersilang pada paksi Y. Okey, so saya harap boleh membantu kamu untuk jawab soalan yang selebihnya dalam modul. Okey, alright.